Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyampaikan sebuah cerita yang bertajuk Kasih Seorang Ibu, nukilan Zaliana binti Abu As yang dititipkan melalui cerpen beliau dalam majalah Mingguan Wanita terbitan Karangkraf B1367, keluaran 29 Januari hingga 4 Februari 2010. Pergi ke pekan membeli leci, singgah berehat bersama teman. Marahnya bukan marah membenci, sebagai nasihat jadikan pedoman. Cekahan kasar memanggil namanya hampir memecahkan gendang telinga Malia. Malia tersentak. Dia kena benar suara itu. Dia ingin segera berkalih dari tempat duduknya, bimbang jika tertangkap lagi. Belum sempat dia beredar, ibunya sudah tercegat di hadapannya. Malia tersengih. Bertubi-tubi dia dimarahi ibunya kerana dia leka dan asyik melihat matahari. Ibunya menyuruh dia segera mandi. Malia hanya membisu. Dia setia mendengar setiap patah kata dari ibunya. Sebab dia tahu marah ibu tandanya sayang. Ibu tidak pernah marah kakak dan abang. Jadi ibu lebih sayang Malia daripada mereka berdua. Bisik hati Malia gembira. Ini laporan kemajuan kakak dan Haziq, kata Radia, kakak sulung Malia. Nuraini membuka buku biru yang dihulurkan oleh Radia. Segaris senyuman terukir di bibir Nuraini. Malia gembira, akhirnya dapat juga dia melihat senyuman itu. Wah, pandainya Haziq dan Radia, puji Nuraini ceria. Kembang kempis hidung Haziq dan Radia tak kala dipuji begitu. Malah laporan tahunan kamu, soal Nuraini mendata. Malia segera berlari masuk ke dalam biliknya. Tak sabar rasanya ingin menunjukkan laporan pelajarannya pada tahun ini. Malia menghulurkan buku rekod kemajuannya. Kening Nuraini sedikit terangkat. Mulutnya melopong sambil menggeleng kepalanya. Bobolan matanya memerhati setiap inci laporan mata pelajaran Malia. Buku laporan ditutup. Nuraini merenung tepat bola mata anak bongsunya itu. Terkedip-kedip mata Malia memandang wajah bengis ibu. Radiah dan Haziq berbisik sesama sendiri sambil tersenyum sinis ke arah adik mereka berdua. Radiah pelajar tahun 6 yang setiap tahun mendapat keputusan cemerlang, manakala Haziq pelajar tahun 5 yang juga sering menjejaki kecemerlangan kakaknya itu. Cuma Malia seorang sahaja yang sering mendapat tempat tahir dalam kedudukan dalam kelasnya dan terpaksa mengambil kelas pemulihan. Nuraini benar-benar kecewa dengan Malia. Dia mula berputus asa dengan anaknya itu. Berat hatinya mahu menghukum, namun dia harus bertegas. Jika tidak, Malia akan terus terleka. Sebagai denda, Nuraini telah merotan anaknya itu. Walaupun berkali-kali Malia memohon ampun. Keesokan harinya, di sekolah, seramai 5 orang pelajar lelaki diarahkan ke padang untuk menjalani hukuman kerana ponteng perhimpunan. Cuma tinggal seorang sahaja gadis cilik yang sabar menanti namanya dipanggil. Malia, awak ke mana tadi? Soal Cikgu Zul, guru disiplin sekolah. Tidak pernah selama dia bertugas di sekolah ini, pelajar perempuan diheret ke bilik disiplin. Malia menyatakan dia ke belakang sekolah kerana melihat matahari. Terbeliak mata Cikgu Zul mendengar jawapan Malia itu. Baru sahaja Cikgu Zul hendak menendang Malia, pintu biliknya diketuk. Terjenggol Cikgu Aminah, guru kaunseling di sekolah itu. Cikgu Aminah menerangkan kepada Cikgu Zul permasalahan Malia. Terkejut Cikgu Zul apabila mengetahui Malia mengidap disleksia. Terbantut hukuman yang akan dikenakan kepada Malia. Esok hari terakhir sekolah, Radia menghulurkan kad jemputan kepada ibunya. Dia dan Haziq mendapat hadiah kerana cemerlang dalam semua mata pelajaran. Majlis penyampaian hadiah berjalan dengan jayanya. Hati Nuraini berbunga mekar apabila melihat Radia dan Haziq menerima hadiah.
Nuraini terkejut apabila mendengar nama Malia dipanggil untuk menerima piala dan wang tunai sebanyak RM50 kerana berjaya mendapat tempat pertama mencipta puisi peringkat sekolah pada tahun itu. Atas permintaan ramai, Malia dijemput ke pentas untuk mendeklamasikan sajaknya yang bertajuk Kasihnya Ibu. Inilah pertama kali Malia di atas pentas dan menjadi perhatian ramai. Dia memandang ibunya. Perlahan-lahan bibir ibu mengukir senyuman. Malia tersenyum lega. Akhirnya dia berjaya membuat ibunya tersenyum. Nuraini tidak dapat menahan sebab melihat anak jadi pentas, mendendangkan puisi yang cukup indah untuknya. Rasa bersalah dan menyesal bertubi-tubi memukul tangkai hatinya. Kata-kata Cikgu Aminah sebentar tadi kembali berputar di fikirannya. Disleksia ini bukan cacat, Puan. Cuma mereka mempunyai masalah memproses maklumat yang diterima. Mereka sebenarnya normal seperti kanak-kanak yang lain. Jadi, disleksia ini bukan penyakit lembab. Tak juga. Disleksia ini ada macam-macam jenis. Ada yang sukar membaca, mengira, bercakap maupun menulis. Tetapi masalah ini akan semakin teruk jika anak-anak kurang kasih sayang atau mengalami tekanan perasaan. Dan cara yang elok untuk mendidik anak seperti Malia ini adalah kasih sayang dan perhatian. Jelas Cikgu Aminah panjang lebar. Nuraini mengesat air matanya yang berlinang. Hatinya rasa bagaikan dicari-cari kerana selama ini dia sentiasa memarahi Malia. Tangannya terasa panas dan perit kerana menghukum anak yang tidak bersalah itu. Tidak sabar rasanya dia ingin memeluk tubuh kecil Malia. Maafkan ibu, bisik hati Nuraini. Di antara pengajaran yang boleh didapati di dalam cerita ini adalah: yang pertama, kita janganlah terlalu cepat menghukum seseorang tanpa usul periksa. Yang kedua, setiap perkara yang kita lakukan perlulah berfikir terlebih dahulu kerana sebab mulut santai binasa, sebab mulut badan binasa. Sekian sahaja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.